Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Cerita dari Mestika, Misteri dan Seram. Kelibat nenek tua dan misteri kayu balak di atas jalan raya. Satu kes pernah berlaku sekitar tahun 2007 di sebuah pekan kecil di selatan tanah air. Sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan ke Johor pada satu malam. Ketika hujan renyai membasahi tar jalan raya, waktu sudah menunjukkan pukul 2.15 pagi. Si suami seorang pemandu yang cekap. Dia bekerja sebagai seorang penguatkuasa di sebuah jabatan kerajaan dan memang tugas hariannya memandu di lebuh raya berkenaan. Dia begitu mahir dengan selok-belok jalan di situ dan mampu memandu dalam apa jua kondisi. Bosan dengan perjalanannya malam itu, dia pun menyanyi sendirian. Hendak dibuka radio, nanti terjaga pula si kecil di pangkuan istrinya yang juga sudah hanyut di buai mimpi. Tiba-tiba dia merasakan kenderaannya bagai diekori daripada belakang. Terus sahaja dia melihat cermin pandang belakang dan menyedari sesuatu sedang melintasi lebuh raya dengan kelajuan yang amat pantas di belakang kenderaannya. Mungkin burung agaknya, kata hati kecilnya. Sebaik saja dia memandang semula ke hadapan. Satu sosok tubuh kecil terbongkok-bongkok melintasi lebuh raya dengan perlahan. Sosok tubuh itu sengaja berhenti di tengah-tengah jalan raya. Sepantas kilat, pemandu ini memutar steering kereta, cuba mengelak kelibat nenek tua itu. Tret, bunyi tayar berdesit meninggalkan kesan getah hitam sejauh 5 meter. Beberapa saat kemudian, 3 buah kereta di belakang juga mengalami nasib yang sama apabila bunyi brek kecemasan beberapa kali membingitkan suasana awal pagi itu. Terus saja si suami ini memberhentikan kenderaannya di bahu jalan dan keluar dari kereta. Kelihatan sebatang kayu balak sebesar 3 pemeluk entah dari mana merentangi laluan lebuh raya itu di belakang keretanya. Di belakang pokok tumbang itu terdapat 3 buah kereta yang bertembung ketika mengelak balak tersebut. Nasib baik tidak kemalangan jiwa berlaku, hanya luka kecil-kecil sahaja. Penguat kuasa ini terkebil-kebil memikirkan apa sebenarnya yang berlaku sebentar tadi. Dari manakah nenek tua itu? Tadi muncul dan kemanakah dia menghilang? Bagaimana pula balak tumbang itu boleh wujud di situ dan apakah sebenarnya yang melintasi belakang keretanya? Sejurus sebelum rentetan peristiwa pelik dan kemalangan 3 buah kereta itu, persoalan itu tidak terjawab sehingga kini. 2 pemandu tow truck yang dipanggil mengalihkan pokok tumbang itu pun senyap sahaja. Ini antara peristiwa penampakan kelibat yang pernah diceritakan kepada saya. Kredibiliti pengadu yang berjawatan penguat kuasa adalah sukar untuk dinafikan. Mempunyai pengalaman yang banyak dan cekap tentang laluan itu, malah kewujudan balak tumbang yang entah dari mana itu juga merupakan bukti yang nyata. Sekiranya ini tidak diselidiki, amat mudah untuk merekam spektakel menuduh penguat kuasa itu mengantuk, lantas terbayangkan yang bukan-bukan. Kemudian imbasan cahaya daripada lampu jalan juga boleh menyebabkan biasan pada kesan cap jari di cermin pandang belakang, lalu menampakkan seolah-olah sesuatu sedang melintasi belakang kereta ini. Tapi bagaimana pula dengan sebatang balak sebesar 3 pemeluk boleh melintang di lebuh raya ini? Secara logiknya ada 2 kemungkinan sahaja. Yang pertama, ia tumbang dari bahu jalan, dan yang kedua, ia jatuh dari lori balak. Manakala nenek tua yang berjalan terhincut-hincut dan berhenti di tengah-tengah jalan, itu adalah hasil imajinasi si penguat kuasa yang terlalu mengantuk memandu. Nanti dulu jika ini yang Anda fikirkan. Sewaktu laporan bersama si penguat kuasa dan 3 orang pemandu kereta yang terlibat dalam kemalangan,
dibuat atas kejadian itu kepada petugas Lebuh Raya. Cerita mereka didapati sama, cuma kesemua tiga pemandu kereta di belakang penguatkuasa itu melaporkan ada kelibat nenek di pembahagi Lebuh Raya beberapa detik sebelum mereka melintasi selekoh di situ. Penampakan kelibat nenek tua ini bagaikan memberikan petanda malang untuk mereka yang dapat menangkap maksud kemunculannya. Ia satu amaran dari dunia lain. Kelibat ini juga bukanlah cerita baru di lokasi tersebut. Cuma ini kali pertama laporan rasmi dibuat atas penampakan ini. Itu pun sebab berlaku kes kemalangan membabitkan 3 buah kereta. Sukar daripada sudut logika menafikan kejadian ini. Tidak mungkin 4 pemandu ini berimajinasi benda yang sama pada satu masa secara serentak. Ia tidak mungkin berlaku sama sekali. Nenek itu pasti wujud dan sedang berkeliaran di Lebuh Raya ketika itu. Jika diperhalusi kejadian tersebut, si penguatkuasa tadi melihat kelibat itu melintas dari bahu jalan ke kiri hampir di tengah jalan, manakala 3 pemandu di belakangnya pula melihat kelibat itu berada di pembagi Lebuh Raya. Ini bagaikan menunjuk perilaku yang begitu konsisten sekali. Satu perbuatan melintas dari kiri ke kanan oleh kelibat itu mustahil untuk menafikan laporan ini. Walau bagaimanapun harus diingatkan kepada semua pemandu agar lebih berhati-hati di Lebuh Raya, terutama jika anda sedang memandu di lokasi-lokasi panas seumpama ini. Bukan kita tidak percaya dengan cerita sebegini berlaku di beberapa lokasi di utara tanah air seperti lokasi kegemaran gadis berkebaya merah. Anda boleh panggil kelibat-kelibat ini sebagai satu mitos atau cerita imajinasi pemandu yang khayal. Namun bahaya tetap ada. Kelibat melintas dan memberi amaran atas sebab-sebab tertentu. Satu bentuk paranormal yang menyelamatkan nyawa bagi yang berjaga-jaga, dan satu bentuk gangguan yang mengundang malapetaka bagi yang cepat melatah dan terkejut melihatnya. Oh ya, kelibat begini sering dilihat di sisi kiri atau kanan mata. Jarang sekali secara berhadapan. Mengapa? Mungkin pembaca boleh buat kajian sendiri dengan beberapa buku kajian psikologi di bawah tajuk ini, visual dan persepsi, untuk memahami anda sendiri. Nak lagi menarik? Carilah teori-teori sains yang membuat perbandingan bagi melengkapkan cerita paranormal. Hampir terlupa pula saya pada kejadian Lebuh Raya ini tadi. Didapati tiada lori balak yang dilaporkan melintasi laluan itu. Rakaman semua plaza tol arah selatan tidak menemui sebarang lori balak yang keluar atau masuk ke Lebuh Raya, dan tidak pernah ada kayu balak yang sebesar 3 pemeluk di bahu jalan. Pemerhati di tempat kejadian mendapati tanah bahu jalan tempat kemalangan itu berlaku tidak ada kesan bongkas. Malah saya sendiri sebenarnya pernah melihat nenek di lokasi yang sama kira-kira 6 bulan sebelum kemalangan itu. Salam hormat daripada saya. Terima kasih. Cerita sampai di sini saja.